Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Hari ini pelbagai usaha dilakukan dalam mengharumkan nama Malaysia dengan melakukan pelbagai rekod. Dan hari ini kita nak berkongsi usaha 5 orang rakyat Malaysia yang berusaha untuk melakukan penjelajahan dunia dengan menaiki ataupun melakukan penjelajahan menaiki motosikal berkuasa tinggi dengan merentasi lebih daripada 33 buah negara selama 201 hari dan melibatkan perjalanan sejauh 45,500 km. Lebih kurang begitu. Jadi kita nak tahu bagaimana cabaran mereka untuk melakukan misi yang dinamakan sebagai One Malaysia World Endurance Ride ini dan bagaimanakah halangan ataupun cabaran yang bakal mereka tempuhi kerana mereka baru saja akan dilepaskan pada hujung minggu ini dan saya sempat melakukan rakaman hari ini bersama dengan mereka. Saya bersama dengan saudara Rosmadi Saad merupakan koordinator program dan juga saudara Muhammad Arifin Idris merupakan pembantu koordinator program. Jadi untuk melakukan penjelajahan selama 201 hari lebih kurang dalam tempoh 6 bulan untuk menjelajah ke seluruh dunia. Saya difahamkan kalau untuk melakukan penjelajahan dengan menaiki motosikal berkuasa tinggi ini, kebanyakan rekod yang dilakukan ataupun kebanyakannya melakukan dalam tempoh masa hampir setahun ataupun setahun setengah. Tapi kali ini anda berlima bakal melakukan dalam tempoh masa dalam 6 bulan, 201 hari lebih kurang. Dan sebenarnya kalau kita mulakan perbincangan kita, dari mana tercetusnya idea ini? Siapa yang memulakannya dan apakah matlamat dan juga misi akhirnya dengan misi penjelajahan ini? Mungkin Cik Rosmadi ataupun Cik Arifin boleh mulakan dahulu. Okay. Terima kasih. Idea ini datang daripada kami berlima dan idea ini juga adalah daripada apa yang telah saya lakukan pada tahun 2005. Dan dalam 2005 tu saya telah mengembara daripada London ke Moskow dan balik ke Kuala Lumpur, dalam masa 3 bulan. Dan apabila saya balik dan berjaya, insyaAllah, kami membuat satu program yang lain. Jadi kami berlima ni ingin membuat lebih jauh lagi, lebih hebat lagi. Jadi timbullah idea untuk mengelilingi dunia dalam satu kumpulan dan tanpa henti. Bermakna kita takkan macam mana separuh daripada kumpulan, dia sampai di satu tempat, dia akan park motor, dia akan balik dan berehat dan buat kerja dan datang balik ambil motor dan riding balik. Disebabkan tu masa tu lama. Setahun setengah. Kalau tanpa henti, that means kita ride 300, 400 sehari ataupun lebih dalam 500 hari ataupun 700 km sehari. Kita akan capai 6 bulan. 6 bulan. Yes, jadi kalau mungkin kita boleh kongsikan antara laluan-laluan yang akan dijelajahi oleh anda berlima kerana melibatkan 3 benua yang berbeza dan juga mungkin boleh kongsikan fasa-fasa penjelajahan itu nanti. Daripada bermula pada hujung minggu ini 15 hari bulan dan apakah ke destinasi pertama itu ke mana nanti? Okey. Kita besok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan flag off kita lah secara rasmi di Matic pada jam 10 pagi. Tetapi kita akan mula bergerak daripada Puchong Gateway pada 15 bulan itu Sabtu pukul 9 pagi kita akan terus ke Anyai. Kita akan bermalam satu malam di Anyai sebelum kita meneruskan perjalanan kita ke Chiang Mai. Jadi ke Chiang Mai kita akan disambut oleh Gubernur Chiang Mai lah. Dan seterusnya kita ke Udon Thani pun akan disambut oleh Gubernur Udon Thani dan kita terus ke Laos. Daripada Laos kita akan masuk China. China kita akan pergi ke Mongolia. Mongolia kita akan masuk Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan masuk ke Europe lah, Turki dan Europe. Untuk fasa pertama kita akan habis kat London. Daripada London kita akan ship baik kita ke Toronto, Canada untuk fasa Amerika Utara dan Amerika. Daripada Canada kita akan turun ke Washington, Miami dan ke LA. Lepas dari LA kita akan ship baik kita ke Ecuador dan akan turun ke Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay dan Brazil. Daripada Brazil kita akan ship ke Fukuoka, Japan, naik ke Tokyo and then ship sekali lagi ke Singapura. Dan kita akan habis dari Singapura, kita akan turun ride lah
Bila dijadualkan berakhirnya keseluruhan ekspedisi ini? Kalau kita ikut, sebenarnya perjalanan kita merangkumi 40 buah negara. Lebih sebenarnya tadi saya sebut dengan jarak perjalanan keseluruhannya 52,000 km. Dan kita dijangka berakhir, kalau kita tengok kita punya route itinerary lebih kurang 19 bulan Februari. Akhirnya nanti, apa yang ingin dicapai daripada penjelajahan merentasi dunia ini? Apa yang cuba dibuktikan dengan misi penjelajahan ini? Kalau mungkin boleh dikongsikan bersama. Kerana hari ini kita menyaksikan bahawa ramai yang cuba mencipta rekod dan dalam masa sama kita ramai tertanya juga apakah akhirnya nanti matlamat akhirnya nanti bagaimana, apa yang cuba dicapai dan juga apa bagaimana ini dan mampu memberikan inspirasi juga kepada generasi muda, kepada bikers yang lain di luar sana supaya dapat mencipta rekod ataupun dapat melakukan penjelajahan yang mungkin serupa dengan anda semua. Okey, kita cerita perkara sebelum. Pertama, pada 2008 kami berlima telah buat kembara motosikal Borneo. Kita buat kembara motosikal Borneo selama 2 minggu dengan menjelajah daripada Sarawak hinggalah ke Kota Kinabalu dengan penuh pengisian program, di mana kita mendokumentasikan penjelajahan kita. Maknanya kita kumpulan yang pertama menjelajah dengan dengan orang kata tersusun dan teratur. Dan selepas tu barulah benda ni di-highlight, biker-biker di luar tahu, dan tahun-tahun yang berikutnya baru ada program di Borneo, banyak orang dah nampak Borneo. Jadi macam tu juga dengan One Malaysia World Enduro Ride, kita tidak dinafikan sebelum ni memang ada rakyat-rakyat Malaysia yang dah pergi around the world. Tahun ni dia pergi sini, tahun depan dia pergi sana, tapi tak ada pun yang didokumentkan. Jadi kita cuba untuk menjelajah selama 6 bulan lebih secara terus tanpa henti. Dan kita juga nak buktikan sebelum ni kalau around the world sebut semuanya orang Eropah. Jadi kita nak bukti kepada dunia, rakyat Malaysia juga boleh. Sebab apa yang selama ni orang Eropah buat, semua orang Malaysia boleh buat. Naik Everest, Datuk Azhar, Mansur, Malik Maidin, semua dah berjaya. Jadi insya-Allah kita akan cuba. Dan tidak mustahil untuk dicapai dan dilakukan juga dengan sokongan dan sebagainya. Ini juga kita akan bagi inspirasi kepada anak-anak muda, golongan-golongan biker. Sebab apa? Kita bermula daripada Kapcai. Jadi kita ada inisiatif untuk bercita-cita nak menunggang motosikal besar. Bila dah ada motosikal besar, kita ada cita-cita nak pergi ke satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Dan ini bagi membuka minda lah supaya selepas ni ada golongan-golongan berikut yang akan ikut jejak langkah kita. Cik Rosmadi bercerita daripada Kapcai ke motosikal besar dan sebagainya. Saya pasti Cik Rosmadi dan juga Cik Arifin ada cerita yang tersendiri juga mengenai penjelajahan dunia dengan motosikal besar ini, kerana impian yang sama mungkin dikongsi oleh ramai lagi di luar sana. Cerita itu kita akan kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ini selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ini. Kita bersama dengan 2 daripada 5 peserta yang bakal menjelajahi dunia dengan ekspedisi motosikal berkuasa tinggi. Mereka ini antara ahli pasukan kepada One Malaysia World Endurance Ride 2013, di mana akan menjelajah daripada Malaysia ke China, ke London hinggalah ke Brazil dan sebagainya. Dan ini adalah satu inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Wangsa Perdana dengan kerjasama Bumi Bikers Adventures Group. Dan kalau tadi sebelum berhenti rehat, Cik Rosmadi ada cerita mengenai ekspedisi bermotosikal ini sebenarnya ramai menjadi impian ramai daripada mereka yang di luar sana, bermula daripada Kapcai ke motor besar dan sebagainya. Mungkin Cik Arifin seorang pegawai polis, Cik Rosmadi sebagai seorang guru juga, bagaimana aktiviti riadah ini dapat dimanfaatkan dengan lebih baik lagi, dibawa ke satu tahap yang lebih. Hari ini mungkin dulu hobi, mungkin dulu cita-cita dan juga impian untuk memiliki motosikal besar, tapi kini dibawa ke tahap bahawa ini dapat mencipta rekod dan sebagainya. Mungkin cerita peribadi Cik Arifin bagaimana? Okey. Sebenar apabila kita menceburi sesuatu bidang hobi, kita buat cara serius. Maksudnya daripada motor kecil kita akan terfikir, "Woi, saya nak pakai motor besar satu hari." Jadi atas usaha-usaha kita memiliki motor besar, walaupun tak sebesar mana 500cc, lepas tu kita upgrade. Okey. Dalam masa yang sama, kita terfikir pula, takkan nak main Malaysia, takkan nak ride Malaysia, Thailand aja. Nak tak ride lebih jauh. kan? Okey. Lepas tu duduk kedai kopi, macam contoh 2005. Saya ride from London to KL melalui Rusia. Okey. Sebenarnya duduk
kedai kopi je. Kita bincang-bincang. Okey. Lepas tu kita teruskan usaha tu dalam masa beberapa bulan, benda tu terus menjadi. Ya, okey. Dalam masa yang sama juga, dalam impian kita nak menunjukkan pada masyarakat bikers di luar sana, di negara-negara luar yang bikers di Malaysia mampu untuk melakukan ride jauh. Jadi daripada situ, daripada ride London masuk ke KL, grup kami adalah grup yang pertama. Berkumpulan naik motor from London to KL melalui Moskow, dan selepas tu ada grup-grup yang mengikuti. Contoh satu grup from KL to London. Lepas tu ada satu bikers menaiki motosikal Kapcai. Said Adi berjumpa saya dan berbincang, dan dia telah lakukan naik motor from KL to London. Jadi memang kita selut. Dia seorang. Dan ini memberikan inspirasi lebih lagi. Inspirasi pada semua bikers. Tapi Cik Rosmi, kalau kita bercerita mengenai impian ini, mungkin ramai yang impian, tetapi ianya mungkin sukar untuk jadi kenyataan kalau tak ada minat, tak ada usaha. Itu satu perkara. Dana pun memberikan peranan juga. Kalau kita cerita mengenai motosikal berkuasa tinggi ini, sudah pasti memberikan peruntukan dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat contoh dalam ekspedisi yang lepas, bagaimana untuk meyakinkan pihak-pihak mungkin daripada pihak penaja, pihak-pihak NGO ataupun pihak-pihak persatuan dan sebagainya untuk percaya dengan kebolehan dan juga kemampuan impian kita tu. Cik Rosmadi, bagaimana? Okey, kalau contoh pengalaman yang lepas yang saya ambil pada tahun 2008, Kembara Motosikal Borneo, kita mendapat geran daripada Tourism Malaysia sebanyak RM200,000. Geran dibayar setelah kita tamat ekspedisi dan kita kena mengemukakan semua dokumen-dokumen yang ada. Okey, dalam pada pengisian kita membawa untuk tujuan mempromosi eko pelancongan. Jadi setiap aktiviti riding kita ni, kita ada pengisian program. Contoh di Gua Nia, kita berjalan kaki masuk ke Gua Nia. Lepas tu water rafting dekat Kota Kinabalu kita pergi. Mana eko pelancongan ni semua kita pergi. Dan benda-benda tu kita highlight. Program kita disiarkan di TV1 selama 45 minit secara terus. Dan setidak-tidaknya ini memberikan inspirasi kepada orang lain untuk turut sama dengan aktiviti dan dalam masa yang sama kita bawa dua jurnalis, pertama daripada Amerika dan kedua daripada South America, untuk bersama-sama kita untuk mempromosikan ekoturism di Malaysia. Itu ekoturism dalam endurance Borneo yang lepas. Dalam endurance kali ini bagaimana, apa matlamatnya? Ini misi pertama kita adalah untuk cuba mencipta rekod baru dunia. Tetapi apabila kita berbincang, planning asal kita dah 3-4 tahun untuk buat program ni. Semenjak Arifin balik pun dah ada bunyi. Tapi kita serius lepas tahun 2009. Jadi apabila kita bergerak secara sendiri, kita terlalu susah untuk bergerak. Dan alhamdulillah apabila Yayasan Wangsa Perdana datang bersama kita, dia menjadikan kita satu pakej. Jadi yayasan untuk runkan event ni. Dan kita melalui yayasan kita akan bawa Global Moderation for Peace. Yang mana kesederhanaan global, yang mana penaungnya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi dalam mission kita punya One Malaysia World Indo Ride, kita akan bawa moto kesederhanaan global. Dan dalam masa yang sama juga kita akan mempromosikan Visit Malaysia Year 2014. Okey, semuanya bersangkut paut dan sebagainya. Okey, saya nak bersama dengan Tuan Haji Saliman Zainal, merupakan Ketua Pemasaran dan Komunikasi Bank Rakyat yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Tuan Haji Saliman, bagaimana Bank Rakyat sendiri, kalau cerita daripada Bank Rakyat, memberi kepercayaan kepada 5 orang anak Malaysia ini untuk turut serta dalam untuk menjayakan misi One Malaysia World Endurance Ride 2013 ini. Bank Rakyat sendiri, bagaimana perlunya ada satu kesedaran ataupun satu keperluan daripada agensi-agensi seperti syarikat swasta dan sebagainya untuk menyokong dan juga memberikan bantuan kepada usaha-usaha membawa nama Malaysia seperti ekspedisi ini. Bagaimana itu? Okey, Saudara Zul. Pertama sekali yang sebenarnya Alhamdulillah kita telah diberi peluang oleh Yayasan Wangsa Perdana untuk turut sama dalam satu projek yang kita lihat sebagai satu usaha mempromosikan semangat Malaysia boleh di kalangan rakyat Malaysia, dan juga beberapa objektif yang lain seperti yang dinyatakan oleh Saudara Rosmadi dan Arifin tadi. Bagi Bank Rakyat, ia merupakan salah satu
usaha tanggungjawab sosial. Yang mana Bank Rakyat bersama dengan Yang Sewangsa Perdana dan juga 5 orang penunggang motosikal yang bagi saya merupakan orang yang betul-betul mampu dan layak untuk membawa bendera Malaysia ke serata dunia dan juga mempromosikan jenama Bank Rakyat di samping kita menyumbang kepada dalam menyokong usaha-usaha kerajaan. Cik Saliman, sebagai syarikat korporat sudah pasti kita mahukan nilai tambah kepada syarikat dan sebagainya. Dan dalam masa sama, bagaimana ini dapat mewujudkan win-win situation? Kerana ramai rakyat Malaysia punya impian masing-masing. Ramai ada impian untuk mencipta rekod. Akan tetapi, dalam situasi pada hari ini, kita juga di syarikat-syarikat korporat juga memerlukan nilai tambah yang lebih supaya dalam usaha kita menyokong sebagai usaha CSR pun, kita mahukan sesuatu impian itu dapat memberikan inspirasi yang cukup besar dalam impaknya pada hari ini. Kerana kita pun tahu kalau harapan rakyat Malaysia dalam mencipta rekod dan sebagainya, kita mahukan sesuatu yang kelasnya kelas dunia dan dapat membuka mata dengan lebih besar lagi. Jadi bagaimana usaha ini dan bagaimana dapat Bank Rakyat memberikan juga pemahaman kepada masyarakat Malaysia yang lebih ramai di luar sana, jika mereka mempunyai impian, mereka perlu datang dengan satu pakej yang cukup bersepadu, cukup menyeluruh supaya ini dapat disokong oleh syarikat korporat seperti Bank Rakyat sendiri. Okey, Saudara Zul, sebenarnya dalam pengalaman saya pun dalam menerima cadangan-cadangan juga dalam program ini apabila dicadangkan pada pihak kami, salah satu perkara yang badan korporat sebagaimana macam Bank Rakyat ataupun badan-badan yang lain, mereka akan melihat dari segi nilai tambah macam you kata tadi, macam anda kata tadi, dalam situasi kita perlukan situasi menang-menang. Jadi dalam situasi maknanya Bank Rakyat di samping kata menyumbang, sudah pastinya kita memerlukan penjanamaan juga ataupun nilai tambah yang kita perlu. Dalam kata program ni pula, apabila kita dilontarkan bahawa program ni cadangannya datang pergi ke luar negara secara global, jadi Bank Rakyat mendapati ini merupakan satu titik mula bagi Bank Rakyat untuk menyokong memperluaskan penjanamaannya ke tahap global, di samping menyokong usaha kerajaan dalam mempromosikan prinsip kesederhanaan dan di samping macam saya kata tadilah semangat Malaysia boleh. Dan saya pasti banyak lagi badan-badan korporat di luar sana akan turut mengambil bahagian apabila tawaran tersebut dipikirkan dengan sesuai dengan baik, yang mana kedua-dua pihak memperolehi manfaat menang-menang. Dan sudah pasti banyak lagi syarikat korporat akan menyokong idea-idea ataupun impian rakyat Malaysia yang memberikan impak yang besar kepada harapan dan juga impian rakyat Malaysia lebih besar di luar sana. Terima kasih Cik Saliman kerana sudi bersama kami dalam agenda awal ini pada malam ini. Terima kasih banyak dan kita akan teruskan perbincangan agenda awal ini selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu. Mungkin banyak lagi kita nak cerita mengenai cabaran persediaan, bagaimana menghadapi mungkin hari raya nanti di dalam penjelajahan dan sebagainya, sejauh mana persediaan mereka sudah dilakukan. Itu kita bincang dalam agenda awal ini selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Cik Rosmah dan juga Cik Arifin, kita bercerita mengenai penjelajahan kepada seluruh dunia yang melibatkan negara-negara yang iklim yang berbeza, iklim yang agak ekstrim juga pada masa-masa tertentu di hujung tahun ini. Bagaimana persiapan seorang riders ini? Kalau dapat difahami, kalau nak daki gunung tu kita fahamlah semuanya akan ekspedisi ke gunung-gunung. Tapi bagaimana dengan persiapan anda berdua sendiri? Bagaimana? Okey, untuk makluman, dalam peserta dalam kami 5 orang ni semua ada pengalaman dan kekuatan sendiri. Contoh Datuk Zamri, dia pernah ride daripada KL to Mekah. Datuk Azhari tour di Europe bersama dengan saudara Faizal. Saudara Madi dia selalu berbalik Thailand KL. Dan saya sendiri, apa yang saya sebut tadi, saya dah ride London KL, Medan Jakarta Bali, Borneo sebanyak 3 kali. Di situ kita dah ada pengalaman masing-masing. Dan dalam program ini kita memang ada buat untuk menaikkan mental dan fizikal masing-masing. Jadi kita telah buat, kita dah ride One Malaysia,
kita pergi ke gym, kita buat ride solo dan jogging sendiri. Dan persediaan daripada mengenal pasti kawasan-kawasan yang akan dijelajahi itu bagaimana? Okey. Kerana dengan mungkin perbezaan cuaca, perbezaan politik dan sebagainya juga perlu juga pemahaman budaya dan sebagainya. Bagaimana itu dilakukan? Lagi segi untuk fizikal lah, untuk cuaca kita dibekalkan dengan riding gear yang sesuai untuk menangani weather sehingga 1 darjah Celsius. Dan kita juga beli pakaian-pakaian macam tahan sejuk, kali sejuk, dan kita juga beli sleeping bag untuk menangani cuaca-cuaca di luar jangka lah. Dari segi persediaan fizikal, insya-Allah lah kita harap tak ada apa-apa yang berlaku lah. Cuma dari segi persediaan motosikal motosikal kita ni kita guna BMW 800 GS, tapi kita dah ubah sesuai kepada tank yang besar. Sebab kenapa perlu kita ubah sesuai kepada tank yang besar? Kerana kita menjangkakan kita akan menghadapi masalah kalau kita guna tank yang standard di Mongolia, China dan negara-negara TAN. Sebab tu kita ambil langkah bersedia. Jadi boleh penjelajahan dilakukan sejauh 700 km dalam masa 1 hari. Akhirnya saya ada masa lebih kurang 1.5 minit je lagi kita nak bercerita. Akhirnya nanti bagaimana perlunya perkongsian pengalaman, perkongsian cerita dan juga dokumentasi juga perlu dikongsikan dengan lebih banyak lagi. Kerana tadi kita bersetuju bahawa penjelajahan penciptaan rekod seperti ini memberikan inspirasi yang cukup besar kepada masyarakat, khususnya golongan belia di luar sana. Dan akhirnya nanti bagaimana tamat nanti perancangannya selepas itu, bagaimana dapat perkongsian cerita itu dapat dilakukan lebih mudah? Kita memang merancang untuk perkongsian kita ni, kita akan highlight kepada golongan-golongan belia lah, muda. Kita akan buat kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan untuk masuk ke sekolah-sekolah, bagi motivasi galakan kepada pelajar-pelajar. Kita akan buat kolaborasi dengan ADK untuk pergi ke felda-felda, sebab kita memfokuskan kepada belia-belia remaja yang mudah terjerumus ke alam yang negatif. Kita lebih pada fokus kepada benda-benda itu sebenarnya untuk menjadikan kita contoh supaya dia orang ada satu motivasi untuk berjaya di apa yang kita buat. Okay, terima kasih Cik Arifin, terima kasih Cik Rosmadi. Selamat berjaya untuk perjalanan kali ini. Mungkin nanti dah balik nanti kita boleh datang semula dan juga berkongsi cerita. Bukan saja berkongsi cerita dan pengalaman, tapi mungkin juga berkongsi kepakaran supaya dapat diikuti oleh riders luar sana. Sebelum tu satu lagi, saya untuk mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Wangsa Perdana yang sudi untuk menjadi sebahagian daripada kita, terutama pada yang berbahagia, Datuk Dr. Syafiq bin Abdullah, dan tidak lupa juga kepada Bank Rakyat, kerana tanpa Bank Rakyat tiada kami di sini. Okey, terima kasih. Selamat berjaya juga kepada anda berdua, dan sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan ataupun cadangan, teruskan bersama kami di Facebook ataupun Twitter Astro Awani, ataupun terus ke astroawani.com untuk mengikuti perkembangan terkini setiap masa, dan juga anda boleh mengikuti ulangan rancangan ini di Enjoy Awani di YouTube. Sekian saja agenda Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi esok. Terima kasih banyak. All the best.